Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar di daerah Tawau. Seperti mana kita tahu, di daerah Tawau kita ada lebih 20 buah sekolah dengan lebih 3,000 pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Seperti mana kita tahu, peperiksaan SPM tarikhnya telah dianjurkan dari bulan Januari kepada 22 hari bulan Februari 2021. Jadi pada tanggal 22 Februari nanti kamu akan menduduki peperiksaan Bahasa Melayu kertas 1 dan kertas 2. Baiklah, sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut tentang teknik menjawab soalan kertas 1, di sini saya ingin memberi anda sedikit nasihat dan juga sedikit pesanan supaya anda tidak tertekan. Baik, pelajar, kita mesti berfikiran secara positif. Masalah COVID yang melanda bukan hanya melanda di Tawau, bukan hanya di Malaysia. Dia melibatkan satu dunia. So apabila dia melibatkan satu dunia, segala-galanya terjejas. Dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi kehidupan bermasyarakat, dari segi kesihatan, juga dari segi pendidikan. Bukan saja kamu tidak dapat bersekolah, seluruh warga dunia dari prasekolah sampai ke peringkat universiti semuanya terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 tersebut. Jadi tidak perlulah kita berasa terlampau kecewa sebab tak dapat pergi ke sekolah, tak dapat jumpa dengan kawan-kawan kita, tak dapat bergelak ketawa, tak dapat berkongsi pengalaman, tak dapat jumpa dengan guru-guru kesayangan kita. Seolah-olah kita tak dapat merasai alam persekolahan 3x5 yang kata orang alam persekolahan yang paling manis kerana akan meninggalkan 1001 kenangan atau memori terindah dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin dari satu segi saya akui kamu telah kehilangan satu mutiara masa yang begitu berharga, iaitu kamu tidak dapat sepanjang tahun ini bersama dengan kawan-kawan dan guru-guru kesayangan anda. Tetapi hakikatnya kita kena terima. Hakikat yang kita perlu terima ialah keadaan ini di luar daripada kawalan manusia. Kita tidak minta, siapa pun tidak minta. Tapi apabila pandemik ini berlaku, maka kita semua telah terjejas. Jadi bagi pelajar daerah Tawau ini, pesanan khas saya kepada kamu, jangan kamu putus asa. Jangan putus semangat. Jangan kata kerana COVID lah nanti aku tidak akan mendapat keputusan yang baik. Kerana COVID lah maka saya menjadi mangsa kepada peperiksaan SPM. Saya sepatutnya mendapat keputusan cemerlang. Contoh, patutnya saya dapat 7A atau 8A. Ini keluar keputusan saya dapat 2A sahaja. Kamu tak boleh buat andaian begitu, tak boleh membuat satu keputusan begitu. Kerana seperti mana saya cakap, ini ialah di luar bidang kawalan kita semua. Jadi pelajar-pelajar, kita jangan lihat dari segi negatif. Kita mesti lihat dari segi positif, dari segi yang baik. Setiap satu yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Mesti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kita lihat hikmahnya nanti soalan peperiksaan kamu tidak akan begitu susah. Mungkin dia punya markah lulus akan diturunkan lagi. Jadi kamu jangan risau kerana semua pelajar terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang ialah dalam 2 bulan lebih ini kita berfikiran positif, kita menggambling tenaga, kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Pihak PPD Tawau, Pejabat Pendidikan Daerah Tawau telah mengambil inisiatif untuk merakamkan hampir semua subjek keras dan dimasukkan ke dalam YouTube dengan harapan kesemua 3,000 lebih pelajar di daerah Tawau ini dapat mengikuti seminar, ceramah motivasi dan teknik menjawab setiap subjek. Jadi dari satu aspek
Kamu tidak rugi kerana kami tetap bersama kamu. Kami fikirkan cara apa yang boleh kami lakukan untuk membantu kamu. Jangan hanya ingat kamu saja terkesan. Kami lagi terkesan dan tertekan. Mengapa kami tertekan? Karena kami tidak dapat menyampaikan segala-galanya kepada anda secara bersemuka. Saya akui, walaupun pembelajaran berlaku dalam sistem talian, kata orang online dalam talian, ada yang guna Google Meet, ada yang guna Zoom, ada yang guna Instagram dan sebagainya. Memang berlaku pembelajaran, tetapi tidaklah sehebat apabila kamu belajar bersemuka dengan guru di dalam kelas. Kamu dapat bertentang mata, nampak mimik muka guru, kamu ada nampak aura guru di depan kamu, maka kamu lebih faham. Itu hakikatnya. Macam mana canggih sekalipun teknologi tidak mampu melawan kuasa guru. Begitu juga kamu harus akui bahawa kamu sebagai pelajar, kamu jangan sama sekali beranggapan bahawa pembelajaran ini tidak meninggalkan kesan kepada kami. Kita berfikiran positif. Seperti mana saya cakap tadi, setiap yang berlaku ada hikmahnya. Jadi kamu sepatutnya bersyukur kerana masanya sudah diajarkan lagi pada bulan Februari. Jadi kamu mempunyai lebih kurang 2 bulan untuk menghadapi peperiksaan SPM akan menjelang pada 22 Februari nanti. Jadi apa yang boleh kamu lakukan sebagai seorang pelajar? Mulai sekarang kamu rancang dulu kamu punya jadual waktu belajar. Memandangkan sepanjang hari kamu berada di rumah, maka apa salahnya kamu mendisiplinkan diri kamu. Kamu berpegang pada prinsip, biar aku susah dahulu, yang penting aku senang kemudian. Susah dahulu 2 bulan saja. Kamu rancang satu jadual waktu. Kamu bangun awal. Seawal jam 8 pagi atau 7 pagi kamu sudah bangun. Sebelah pagi kamu habiskan sekurang-kurangnya 2 jam untuk kamu ulang kaji. Itu sebelah pagi. Petang kamu boleh guna lagi 2 jam untuk ulang kaji. Malam 2 hingga 3 jam. Kalau kita campur, pagi 2 jam, petang 2 jam, malam katalah 2 jam, satu hari 6 jam. Memang memadai sudah. Tapi kalau sekali nak belajar 6 jam berterusan, mungkin kamu akan tertekan juga. Jadi para pelajar, sekarang yang penting sekali ialah disiplin diri kita. Selagi tidak ada disiplin dalam diri, biar macam mana sekalipun penceramah motivasi dipanggil, biar malaikat datang ke depan, biar ibu bapa nasihat macam mana, biar guru nasihat macam mana, tapi selagi tidak ada disiplin dalam diri, selagi kamu tidak ada kesedaran untuk mengubah masa depan kamu, selagi itu kita tidak boleh buat apa-apa. Cikgu boleh nasihat kamu, cikgu boleh marah kamu, ibu bapa boleh nasihat kamu, boleh tegur, boleh pujuk, boleh marah kamu, tetapi selagi pintu hati tertutup rapat, pintu hati tertutup rapat, perasaan malas menguasai minda kamu akan boleh pergi jauh. Jadi sekarang semuanya daripada kamu perlu lakukan anjakan paradigma, bermaksud perubahan sikap. Kikiskan, buangkan sikap malas kamu. Kenapa kalau orang lain boleh belajar dalam talian, orang lain boleh lulus walaupun tak bersekolah, mengapa kamu tidak boleh? Maksudnya kita semua mempunyai kehebatan masing-masing. Jadi sekarang semuanya bergantung pada diri anda masing-masing. Kalau kamu jadikan telefon bimbit ini sebagai teman setia, pagi, petang, malam kamu bergayut dengan media sosial, kamu dapat hiburan seketika saja, kepuasan seketika saja. Yang kepuasan kekal ialah apabila keluar keputusan kamu tahun depan, kamu dapat keputusan yang bagus. Itulah satu kepuasan infinity, kepuasan yang tidak terhingga. Dengar pelajar, telefon bimbit ke, kawan ke, bila-bila masa boleh cari. Ini peluang untuk kamu ambil SPM. Ini adalah peluang terakhir untuk kamu menduduki SPM dan pastikan kamu lulus dengan cemerlang. Tambahan pula, tahun ini kamu sebagai pelajar tingkatan 5, kamu akan menduduki peperiksaan SPM dengan menggunakan format yang lama, iaitu KBSN. Pelajar yang sedia ada sekarang tingkatan 4, adik-adik kamu, mereka tidak ikut sukatan kamu, mereka KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah.
Bermaksud setiap subjek formatnya baru, sukatannya baru. Jadi kalau kamu tidak lulus SPM, kata ada seseorang pelajar tak lulus SPM, tahun depan kalau dia mau mengulang lagi, dia kena belajar semua subjek teras dan semua subjek elektif, semuanya sukatan baru. Faham? Macam bahasa Melayu, sastra Melayu, sejarah, semuanya sukatan baru. Mampukah kamu nak belajar semua sukatan baru, sedangkan sukatan yang sedia ada pun belum mampu dibawa? Jadi kamu kena lakukan anjakan paradigma, perubahan sikap. Kamu gambling tenaga kamu. Kenapa orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Kenapa orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Jadi sekarang semuanya bergantung pada diri kamu. Seperti mana saya cakap tadi, kami sebagai guru, sebagai ibu bapa, kami hanya sebagai pembimbing saja, motivator saja. Kami pemudah cara untuk kamu belajar. Selainnya, semuanya, selebihnya terpulang pada kamu. Cikgu lain, kami tak boleh paksa kamu belajar. Kita tak boleh paksa kamu belajar. Kita boleh nasihati, kita boleh tegur, kita boleh mengajak kamu belajar. Tapi sama ada kamu nak belajar atau tidak, itu terpulang pada diri kamu. Pepatah orang putih mengatakan, you can bring a horse to the river, but you cannot force the horse to drink the water. Bermaksud, kita ramai-ramai, 10 orang, 20 orang, boleh tarik seekor kuda, bawa ke tepi sungai. Boleh tarik dengan kekuatan fizikal kita, 20 orang, tarik seekor kuda ke tepi sungai. Tetapi, kita tidak boleh paksa kuda itu untuk minum air sungai itu. Kamu tak boleh paksa kuda untuk minum. Kau pukul pun dia takkan minum. Situasi itu mengabarkan ibu bapa, guru-guru, rakan, saudara mara, kita boleh nasihat, boleh beri teguran, boleh beri bimbingan, tapi kalau pintu hati tertutup rapat, perasaan balas menguasai minda kamu, sampai bila-bila pun takkan berjaya. Jadi semuanya ini sekarang bergantung pada diri kamu. Jadi nasihat saya pada pelajar, jangan salahkan situasi semasa. Jangan salahkan aku tak dapat keputusan bagus kerana aku tak dapat mengikuti pembelajaran sepanjang tingkatan 5. Semua orang menghadapi situasi yang sama. Jadi sekarang perkara yang perlu kamu lakukan ialah dalam 2 bulan ini, wahai pelajar di daerah Tawau, silalah sedar. Telefon bimbit ini bagi saya musuh utama pelajar. Minimumkan penggunaannya. 1 hari kalau boleh 1 jam sahaja. Nantilah biar habis SPM, siang, pagi, petang, malam nak bergadang, nak bawa tidur bersama pun, itu dari kamu. Kami tidak larang. Tapi kamu sekarang berada dalam masa yang begitu kritikal. Kamu punya kehidupan umpama telur di hujung tanduk, goyang sikit, jatuh boleh pecah. Maksudnya dalam keadaan berbahaya. Sikit silap langkah kamu, kamu tidak belajar, kamu lebih mementingkan kawan, lebih mementingkan telefon bimbit, lebih mementingkan sesuatu yang bersifat hedonisme, keseronokan semata-mata, maka tahun depan kamu tidak ke mana. SPM ialah penentu hala tuju kehidupan kamu. Biar kamu UPSR dapat 6A, biar PT3 dapat 8A, itu tidak akan dijadikan ukuran. Kerana SPM ialah kayu ukur sebenarnya. Sama ada tahun hadapan kamu nak masuk tingkatan 6, nak masuk politeknik, nak masuk UiTM, nak masuk maktab perguruan, nak masuk matrikulasi, nak mohon jawatan kerajaan, nak masuk universiti, semuanya bertitik tolak dari keputusan SPM. Kalau SPM kamu tidak cantik, maka segala pintu rezeki telah tertutup. Apatah lagi bahasa Melayu. Untuk memohon apa-apa kerja kerajaan, untuk masuk tingkatan 6, matrikulasi, universiti, maktab perguruan, UiTM, politeknik, syarat utama ialah bahasa Melayu sekurang-kurangnya C. Mesti dapat kepujian. Kalau kamu dapat bahasa Melayu D atau E, maka kamu boleh lupakan segala cita-cita kamu. Yes. Itu saya bagi tahu. SPM mesti lulus 2 subjek, bahasa Melayu dengan sejarah. Tapi kalau sejarah kamu dapat D atau E, kamu tetap tak ada terkesan. Tapi kalau bahasa Melayu D atau E, sijil itu langsung tidak berharga. Ini saya bagi tahu, ini realitinya. Jadi kamu mesti kena dapatkan sekurang-kurangnya C dalam bahasa Melayu. Dan di peringkat SPM, untuk mendapatkan C dalam bahasa Melayu dalam 40 lebih markah sahaja. Kalau di sekolah 50 lebih kan,
Dalam SPM 40 markah, apabila dicampur kertas 1 dan 2, kamu dapat 40 markah. Kamu sudah berada dalam zon yang sangat selamat, iaitu kamu sudah dapat C. Tapi kita bukan hanya mau kamu dapat C. Kalau boleh, kita mahu semua pelajar kita di daerah Tawau mendapat A, ataupun A tambah, ataupun A tolak. Jadi nasihat saya pada kamu, kita sekarang bukan masanya untuk menyesali apa yang kita dah buat, kerana yang lepas tidak akan berulang. The past is history, the future is mystery. Hari ini, sekarang, peluang dan ruang dan peluang masih ada. Kita gunakan masa sekarang. Kita dengan nasihat ibu bapa, dengan nasihat guru, dengan nasihat saya, Cikgu Banjir, kamu dengar nasihat saya, kamu kalau belajar betul-betul dalam 2 bulan, Tuhan akan makbulkan segala doa kamu. Kamu akan berjaya dengan cemerlang. Kamu akan memperoleh keputusan yang cemerlang. Yang penting sekarang semuanya bergantung pada diri kamu. Bahagian kami, guru-guru kamu, kami telah buat yang terbaik untuk kamu. Jadi terlebihnya terpulang kepada kamu. Jadi tolonglah, saya minta tolong pada semua pelajar di daerah Tawau ini, tolong memberikan tumpuan dan tolong ambil serius terhadap pelajaran kamu. Tolong belajar bersungguh-sungguh, kerana pelajaran ini ialah jaminan masa depan kamu. Cuba kamu membayangkan tahun hadapan, katalah bulan Mei atau bulan Jun, keluar keputusan kamu. Bagaimana kamu akan pergi ke sekolah? Kamu akan dapatkan satu slip yang memaparkan result kamu semuanya A dengan B. Kamu akan melonjak kegembiraan. Kamu akan menangis kegembiraan. Kamu akan peluk kawan-kawan kamu. Kamu akan peluk guru-guru kamu. Yang penting kamu balik ke rumah, kamu akan peluk ibu bapa kamu. Dan ibu bapa yang telah mendidik kamu, yang melahirkan kamu, membesarkan kamu, mencurahkan wang, tenaga, masa semua itu, maka ibu bapa akan rasa segala-galanya berbaloi, berhasil. Hanya sekeping sijil SPM itu, kalau kamu dapat keputusan bagus, kamu dapat membalas jasa ibu bapa kamu. Kebahagiaan ibu bapa, happiness, kebahagiaan ibu bapa ialah apabila dia nampak anaknya dapat keputusan yang terbaik. Itu impian setiap ibu bapa. Impian kami ialah sebagai guru ke sebagai ibu bapa, kami mau nampak pelajar kami dapat keputusan yang terbaik, yang cemerlang, yang gemilang, yang terbilang. Jadi semuanya sekarang bergantung pada diri kamu, sama ada mahu ataupun tidak mahu. Di satu tangan kejayaan, di satu tangan kegagalan. Kamu nak maju atau kamu nak mundur, semuanya kamu akan menentukan. Jadi pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah. Sekian bagi bagi kamu nasihat supaya kamu ambil nasihat ini, jadikan sebagai iktibar dan panduan dalam hidup kamu. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar di daerah Tawau. Jadi pada pagi ini, cikgu akan terangkan kepada kamu tentang kertas 1. Kertas 2, saudara Nur Azmi Ramin akan terangkan. Jadi cikgu lebih kepada kertas 1. Baik, seperti mana kita semua tahu, kertas 1 juga dikenali sebagai karangan. Dan kertas 1 memperuntukkan masa 2 jam setengah. 2 jam setengah. Jadi kertas 1 ialah karangan, dan kertas 1 terbahagi pada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A dikenali sebagai karangan berpandu atau karangan respons terhad. Karangan bahagian B ialah karangan umum atau karangan respons terbuka. Jadi pada pelajar, kamu kena buat 2 buah karangan. Karangan bahagian A wajib jawab, 1 saja wajib jawab. Karangan bahagian B ada 5 karangan. Pelajar hanya perlu pilih 1 sahaja. Daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5, pilih salah satu yang kamu rasa kamu boleh buat dengan baik. Jadi kena buat berapa karangan? 2. Karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Baik, markah penuh karangan ialah 130 markah. Pelajaran markahnya tinggi. Kalau kertas 2, 110. Kertas 1, 130 markah. Baik, macam mana pembahagian markah? Karangan bahagian A 30 markah, karangan bahagian B 100 markah. 30 campur 100 ialah 130 markah. Jadi kalau kita lihat dari segi taburan markah, bahagian B membawa markah yang lebih banyak berbanding bahagian A.
Bahagian B, markahnya lebih banyak. Kemudian bahagian A, kita lihat panjangnya 200 hingga 250 patah perkataan. 200 hingga 250. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajaran tertulis lebih, contohnya lah 280, 320, tidak ada pemotongan markah, tidak akan terkesan. Jadi boleh lebih, tapi yang penting jangan kurang. Kalau kurang memang akan hilang markah. Lebih boleh, kurang tak boleh. Bahagian B, melebihi 350 patah perkataan. Maksudnya lebih boleh, sampai nak 1000 pun boleh, terpulang pada kamu. Yang penting melebihi 350. Kemudian karangan bahagian A, cikgu bagi formula 131. Apa tu 131? 1 perengan pendahuluan, 1, 2, 3. 3 perengan isi, 1 perengan penutup. Maksudnya 1 itu pendahuluan, 3 isi, 1 penutup. Bahagian A. Bahagian B, 100 markah. Takkan kita nak bagi 3 isi. Kamu boleh bagi 4 ataupun 5. Nasihat cikgu bagi 5. So kita pakai formula 151. 1 pendahuluan, 5 isi, 1 penutup. Pendahuluan, isi, penutup. Kemudian markah yang masa yang diperuntukkan. Untuk bahagian A, kamu gunakan masa 45 minit. Untuk bahagian B, kamu gunakan masa 1 jam 30 minit. Okey, baiklah pelajar. Ini nasihat saya kepada pelajar yang selalu saya bagi pada pelajar saya di SMK Tawau. Nasihat saya pada pelajar saya, kalau bolehlah pada tanggal 22 Februari 2021 nanti, bagus kita mula menjawab bahagian B. Selama saya mengajar 30 tahun, saya akan suruh pelajar saya setiap tahun mulakan dengan B, baru pergi pada A. BA, budget. BA. Jadi, mula dengan bahagian B terlebih dahulu. Mengapa? Sebab bahagian B 100 markah. Jadi contohlah kan, pada tanggal 22 Februari 2021. Okey, pada tanggal 22 hari bulan, kamu punya bahasa Melayu akan bermula jam 8 pagi sampai jam 10.15 pagi. Faham tak? 8 hingga 10.15. Kerana kertas 2 masanya 2 jam setengah kan? So 8, 9, 10, 10.15. Jadi dalam 2 jam 15 minit ini kamu bahagikan. Membagikan bahagian B, kamu akan mula jam 8 pagi sampai 9.30 pagi. Bahagian B 8 hingga 9.30 pagi. Lepas itu baru kamu pergi bahagian A jam 9.30 pagi sampai 10.15. Jadi kita membahagikan masa. Tengok, dia 1 jam 30 minit kan? Mula jam 8 sampai 9.30. Semasa peperiksaan, di dalam setiap kelas ada jam dinding, macam jam begini. Ada jam dinding akan dipasang di depan. Jadi kamu jadikan jam itu sebagai aturan masa kamu, panduan. Saya mula jam 8, 9.30 saya kena siap bahagian B. Lepas itu 9.30 sampai 10.15 baru kamu bergerak pada bahagian A. Nanti pelajar akan tanya, cikgu Badit, nanti macam mana dia punya susunan nanti? Kamu ada 2 pilihan. Pilihan pertama kamu harus dengar. Semasa peperiksaan SPM, kamu bukan akan dibagi sekeping kertas tidak. Kamu akan dibagi buku jawapan atau dipanggil dalam bahasa Inggeris booklet. Dalam satu buku jawapan itu, muka depannya angka giliran, merupakan pengenalan dan kod kertas. Di dalamnya ada lebih kurang 10 keping kertas saja. Semua sudah dipokok, sudah di stapler. Dia tidak akan hilang. Jadi apabila kamu buka saja, kamu boleh mula terus bahagian B. Kerana di atas itu ada ditulis sana, ada istilah sana nombor soalan. Dia ada tulis begini, nombor soalan. Jadi dia ada begini kan, kamu isi saja, kamu tulis sana, nombor soalan, kamu tulis bahagian B. Tengok contoh. Kamu tulis bahagian B, contohnya. Katalah ada seorang pelajar, pilih nombor 1. Bahagian B, soalan 1. Okey, itu saja kamu isi. Dia sudah disediakan di kertas kajian di atas sekali nombor soalan. Ada angka giliran, ada nombor soalan. Tulis saja bahagian B dalam kurungan 1. Kalau pilih karangan nombor 2, bahagian B 2. Kalau pilih nombor 5, bahagian B 5. Jadi walaupun susunan kamu nanti dalam buklet itu buku jawapan, sepatutnya A di depan baru B kan. Tapi kalau kamu tulis B dulu baru A, walaupun tidak ikut susunan, 1 markah pun tidak akan terjejas. Pelajar, kamu kena percaya cakap cikgu. Setiap tahun, kenapa pelajar SMP Tawau begitu ramai boleh dapat A? Kerana dengar cakap cikgu.
Kami setiap tahun boleh lebih 200 orang pelajar boleh dapat A sebab pelajar betul-betul dengar cakap cikgu. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman. Sebabnya pelajar saya akan mula jawab bahagian B dulu. Kalau bahagian B kamu tengok 100 markah. Jadi kamu tulis saja di bahagian nombor soalan. Bahagian B soalan 1. Pemeriksa akan tahu. Pemeriksa itu pun ialah guru bahasa Melayu. Dia akan tahu pelajar ini bijak. Pelajar ini pergi capai 100 markah dulu, baru dia pergi 30 markah. Tengok, bijak. Jadi maksudnya susunan karangan kamu B di depan, A di belakang, langsung tidak akan memberikan kesan kepada pemotongan markah. Jangan kamu risau kalau ada orang bagi tahu kamu, kalau kamu tidak ikut susunan, tak jawab A dulu, baru B, kalau mesti terbalik, markah akan potong. Ucapkan saja terima kasih. Itu saja. Faham? Kamu percaya cakap cikgu. Buat apa kita mau gelapkan masa depan anak murid kita? Ini cikgu bagi tahu kamu petua untuk mendapat keputusan yang baik. Mengapa saya suruh pelajar buat B? Sebab apabila pelajar buat A dulu, kalau dia tak buat B, takut 45 minit, patutnya dimulai jam 8, 8.45 dia berhenti. Takut kadang-kadang begitu asyik dan masuk menjawab, dia SS shock sendiri, sampai jam 9.30 dia tak sedar, dia buat panjang lebar. Dia lupa markahnya 30, dia ingatkan 100. Dia jawab panjang lebar. Apabila dia jawab panjang lebar sini, masa dah kekurangan di bahagian B. Idea sudah ketandusan, dah mula panik, sudah jenuh, sudah letih, maka dia tak dapat menghabiskan karangan bahagian B. Kadang-kadang baru buat pendahuluan 2-3 isi, okey, time's up, masa habis, kesian. Jadi kalau kamu mau dapat skor yang bagus, A+ atau A dalam bahasa Melayu, kita mula dengan bahagian B dulu. Okey? Tidak ikut urutan, jangan risau. Baik, ada cara kedua. Kalau kamu ni jenis pelajar yang takutkan, cara kedua kan, apabila buka saja kertas sana, kamu tulis sana bahagian A, kamu tinggalkan 2 atau 3 muka kosong. Tulis saja nombor soalan bahagian A, kamu tinggalkan 1 muka surat, 2 muka surat atau 3 muka surat kosong. Lepas tu kamu sambung bahagian B dulu, buat B dulu, tinggalkan kosong, buat B dulu, siap B, baru balik pada A. Tapi lebih baik saya suka guna cara pertama. Kamu tulis saja di nombor soalan sana bahagian B, dalam kurungan 1 pun boleh, soalan 1 pun boleh. Pemeriksa faham sudah. Pemeriksa sudah faham. Jangan risau, saya yakinkan kamu 100%. Kalau tidak ikut susunan, kita jawab B dulu di depan. Dalam buku itu buku jawapan, B di depan, A kemudian, langsung tidak akan menjadi askar markah. So apabila kamu pergi bahagian B, kamu jawab bahagian B sana, bahagian A, apabila pergi bahagian A, kamu tulis sana bahagian A. Jadi jawab bahagian A di belakang bahagian A. Tidak ada masalah. Yang penting kamu sudah tulis nombor bahagian. Bahagian A ada dalam kurungan kerana bahagian A satu soalan saja. So bahagian A hanya tulis sendiri saja bahagian A. Tidak perlu ada apa-apa. Jadi itu nasihat saya yang pertama. Nasihat yang pertama. Jadi kamu mesti kena faham cara buat. Baiklah pelajar, sekarang cikgu nak ajar kamu bagaimana menjawab karangan dengan baik, bagaimana anda boleh memperoleh keputusan yang baik. Okey, saya mau semua pelajar sekarang tengok bagaimana nak memperoleh keputusan yang baik. Baik, dalam satu karangan yang kamu hasilkan, tak kiralah karangan itu bahagian A maupun karangan bahagian B, di dalamnya mesti ada 3 bahagian. Mesti ada kepala pendahuluan, mesti ada badan isi, mesti ada kaki penutup. Bayangkan kalau salah satu anggota badan kita tidak ada, kita tidak sempurna. Tak ada kepala, of course matilah. Betul? Tiada kaki, cacat, merang-merang. Jadi dalam karangan begitu juga, mesti ada kepala, mesti ada badan, mesti ada kaki, mesti ada pendahuluan, mesti ada isi, mesti ada penutup. Cuma bahagian A cukup 3 isi, bahagian B 5 isi. Ingat formula cikgu bagi. Bahagian A 131, bahagian B 151. Okey? Baik, sekarang kita pergi satu per satu. Bagaimana mau jawab soalan? Contohnya, pertama sekali kita lihat bagaimana nak pergi perengan pendahuluan. Kita lihat kepala dulu, kepala. Saudara-saudari, apabila orang datang ke rumah kita, ketuk pintu rumah kita, perkara pertama, apabila kita buka pintu, kita mesti akan tengok muka dia. Dia encik, cari siapa? Sila masuk, kamu tengok muka. Takkan kamu tengok kaki dia. Dia encik, cari siapa? Tidak kan? Kamu akan tengok muka dia. Jadi, muka kamu
pemeriksa untuk mengetahui sama ada pelajar ini faham atau tidak kehendak soalan. Dan kalau pelajar tanya, cikgu dalam bahagian A ni macam mana? Okey, contohlah, ini ialah bahagian A. Contohnya karangan berpandu, bahagian A kan? Okey, karangan berpandu, pendahuluan. Baik, untuk bahagian A, karangan berpandu tidak perlu panjang. Dalam 4 hingga 5 ayat cukup sudah, jangan panjang. Faham kan? Kerana dia kata mau 5 perengan kan? Pendahuluan, 3 isi, penutup 5 perengan. Kalau setiap perengan 50 pun, 5 kali 50 dah 250. Betul? Cantik sudah. So 4 hingga 5 ayat. So dalam pendahuluan mesti ada 3 perkara. Cukup sudah 3 perkara. Tema, huraian, tengok sini ya. Tema, huraian dan kehendak soalan. Kamu ingat, biar karangan itu karangan bahagian A, biar karangan bahagian B, cara menulis karangan adalah sama. Dalam karangan mesti ada tema, mesti ada huraian, mesti ada kehendak soalan. 3 perkara mesti ada. Biar karangan bahagian B, mesti ada tema, mesti ada huraian, mesti ada kehendak soalan. Saya bagi satu contoh. Soalan kata. Lihat raja dibawa dengan teliti. Kemudian buat satu huraian tentang, contohlah kan, cara-cara mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Okey? Pelajar, tolong tengok arahan soalan. Lihat raja dibawa dengan teliti. Dia bagi satu raja lah. Okey? Kemudian buat satu huraian tentang cara-cara mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Dalam arahan ini, bahagian A, saudara-saudari, bahagian A, dalam arahan ini, kamu hanya kenal pasti 2 perkara saja. Perkara pertama, kenal pasti apa dia punya tema. Tema bermaksud tajuk, topik, tentang apa? Kemalangan jalan raya? Bukan. Aktiviti co-curriculum? Bukan. Pencemaran sungai? Bukan. Kemasukan buruasi? Bukan. Permainan tradisional? Yes. So temanya permainan tradisional. Dapat saya cari dia punya temanya permainan tradisional. Tengok, tema dapat cari sudah. Tema sudah dapat cari. Kemudian kehendak soalan. Kehendak soalan ialah kata kunci atau kata tugas. Apa soalan itu mau? Soalan itu sebab ke, kebaikan ke, keburukan ke, langkah ke, masalah ke, peranan ke, ciri ke, persediaan ke. Tengok kata kunci. Macam kita tengok dalam rumusan. Tengok apa dia punya kata kunci. Okey, apakah dia punya kata kunci kehendak soalan? Cara-cara. Betul? Cara-cara itu ialah kehendak soalan. Pegang pen semasa dalam dewan peperiksaan. Jangan tengok saja, pegang pen. Cikgu bagi kata, bahagian A, dalam arahan, kenal pasti 2 perkara. Apa tema? Apa kehendak soalan? Apa tema? Apa kehendak soalan? Apakah tema? Apakah kehendak soalan? Oh, temanya permainan tradisional. Kehendak soalan, cara-cara. Jadi saya sudah tahu, cikgu bagi kata, bagilah 4 hingga 5 ayat. Contohnya, kalau 4 ayat, 4 tanda nokta. 5 ayat, 5. Contohlah saya nak buat 5 ayat. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Kalau 5 ayat, 1, 2, 3, 4, 5, 5 titik. Kalau 4 ayat, 4 titik. Ayat pertama mesti tema. Ayat terakhir mesti kehendak soalan. Ayat yang di tengah-tengah ialah ayat huraian. So samalah, tema, huraian, kehendak soalan. So ayat pertama mesti tema. So apakah temanya di sini? Apa temanya? Permainan tradisional kan? So perkataan permainan tradisional mesti sudah hadir dalam ayat pertama. Dalam ayat pertama sudah hadir perkataan permainan tradisional. Tapi jangan buat dalam bentuk cerita. Bahagian ini bukan cerita. Dia dalam karangan fakta. Jangan kata saya suka bermain permainan tradisional. Tak boleh itu jangan guna saya. Jangan guna kata ganti nama diri saya dalam bahagian A. Okey, so permainan tradisional. Kamu gunakan tema itu buat satu ayat. Maksudnya perkataan permainan tradisional mesti hadir dalam ayat pertama. Sama ada di awal ayat, di tengah-tengah ayat atau di hujung. Yang penting dalam titik pertama, nokta pertama, ayat pertama, temanya telah dimasukkan. Itu tema.
Kemudian huraian, boleh 2 huraian, boleh 3 huraian terpulang pada kamu. Contohnya di sini 3 ayat huraian, 1, 2, 3 kan? Saya panggil huraian 1, huraian 2, huraian 3. Kalau 2 ayat, huraian 1, huraian 2. Huraian ini mesti dikaitkan dengan tema. Jadi kalau temanya permainan tradisional, kita mesti huraikan perkara yang berkaitan dengan permainan tradisional. Kalau temanya aktiviti co-curriculum, kamu huraikan tentang co-curriculum. Kalau temanya kemalangan jalan raya, kamu huraikan kemalangan jalan raya. Kalau temanya majlis rumah terbuka, kamu huraikan tentang majlis rumah terbuka. Kalau temanya pencemaran sungai, kita huraikan tentang pencemaran sungai. Ayat terakhir, kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Cara kan? Kita tulis balik cara. Tapi tukar, kita mau tukar beli usaha langkah. Ini bukan rumusan, ini karangan. Jangan pandai-pandai tukar. Nanti cara kamu tukar bagi sebab. Keluar tajuk sudah. Kekalkan. Kalau cara, kekalkan cara. Walaupun kita tahu itu ialah usaha langkah, kita tahu. Tapi untuk selamat, kita kekalkan cara. Jadi pelajar, apabila kita buat satu perengan pendahuluan, bahagian A, boleh 4 ayat, boleh 5. Kalau 4 ayat, ayat pertama tema, ayat kedua dan ketiga huraian kepada tema, ayat keempat kehendak soalan. Baik, hari ini cikgu tunjukkan 5 ayat. Jadi kalau 5 ayat, ayat pertama tema, ayat kedua huraian 1, lepas tu huraian 2, huraian 3 kehendak soalan. Apa formula? Tema, huraian 1, huraian 2, huraian 3 kehendak soalan. Ayat pertama mesti ada tema. Ayat kedua, ketiga, keempat, huraian ini mesti dikaitkan dengan tema. Ayat terakhir, kehendak soalan. So, contoh, cara menjawab. Contoh, satu cara. Tapi tidak semestinya semua orang ikutlah. Ini satu panduan saja. Okey, contohnya. Permainan tradisional merupakan warisan nenek moyang yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Itu ungkapan menarik, peribahasa. Maksudnya satu yang kekal, tidak berubah, dulu, kini dan selamanya tetap ada. Okey, ayat pertama. Nampak ada tema kan? Ada satu kata permainan tradisional. Ini kebetulan kita letak di awal ayat. Anda boleh letak di tengah-tengah ayat atau sebelum titik. Yang penting dalam ayat pertama ada suatu dia punya tema. Okey, sekali lagi. Permainan tradisional merupakan warisan nenek moyang yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Tema kan? Huraian 1. Antara contoh permainan tradisional yang masih popular sehingga hari ini adalah seperti wow, congkak, gasing, ting-ting dan batu seremban. Bagilah 3 contoh. Permainan tersebut biasanya dimainkan untuk mengisi masa lapang ataupun ketika diadakan sesuatu majlis keramaian seperti majlis perkahwinan. Namun, ayat keempat, akibat daripada ledakan perkembangan, akibat daripada ledakan teknologi maklumat, permainan tradisional semakin dipinggirkan dan digantikan dengan permainan moden seperti permainan video. Oleh itu, pelbagai cara haruslah dilakukan dalam usaha mempopularkan kembali permainan tradisional agar tidak hilang di telan zaman. Cantik sekali. Jadi kalau pelajar kamu ingat formula cikgu bagi, rupanya begini. Bahagian A, pendahuluan, tak payah panjang, 4 atau 5 ayat. Kalau 4 ayat, tema, huraian 1, huraian 2, kehendak soalan. 5 ayat, tema, huraian 1, huraian 2, huraian 3, kehendak soalan. Cuma huraian mesti panjang. Ingat, ayat pertama mesti tema. Temanya permainan tradisional. Ayat kedua, ketiga, keempat, huraian tentang permainan tradisional. Ayat terakhir, ambil kata kunci, tulis balik. Itu saja. So, kesimpulannya, dalam pendahuluan ini, mesti ada 3 elemen. Lalu, pemirsa kata, calon ini betul-betul sudah faham. So, dapatlah satu perengan. Confirm boleh lebih 50 patah perkataan. Pelajar, bahagian A tidak perlu panjang-panjang. Kamu buat 5 perengan. Pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 penutup. Kita andaikanlah, lebih kuranglah. Kalau satu perengan pun 50 patah perkataan, 50 kali 5 perengan, 250. Bahagian A dia minta berapa? 200 hingga 250. Kita kalau capai maksimumnya. Tapi mungkin kita capai lebih panjang, sampai 300, sampai 300 lebih. Jadi pelajar sekali lagi supaya kamu betul-betul faham bagaimana cara membuat karangan bahagian A dia punya pendahuluan. Karangan bahagian A, cara
merupakan warisan nenek moyang yang tak lapuk di hujan, tak letang di panas. Antara contoh permainan tradisional yang masih popular sehingga hari ini adalah seperti wau, congkak, ting-ting, batu seremban dan sepak raga. Permainan tersebut biasanya dimainkan untuk mengisi masa lapang ataupun ketika diadakan satu majlis keramaian seperti majlis perkahwinan. Namun, akibat daripada ledakan teknologi maklumat, permainan tradisional semakin dipinggirkan dan digantikan dengan permainan moden seperti permainan video. Oleh itu, pelbagai langkah yang efektif haruslah dilaksanakan untuk mempopularkan kembali permainan tradisional agar tidak hilang di telan zaman. Pelbagai langkah ke, pelbagai cara ke, pelbagai usul boleh. Yang penting dia dalam lingkungan yang sama. Kalau kamu takut, tetapkan pelbagai cara. Itu sahaja. Okey, saya ambil satu contoh lagi. Saya ambil satu contoh supaya kamu faham. Okey, saya mahu kamu faham. Contoh kedua. Lihat raja dibawa dengan teliti. Huraikan, kemudian buat satu huraian tentang sebab-sebab berlakunya pencemaran sungai di negara kita. Sebab-sebab berlakunya pencemaran sungai di negara kita. Dalam arahan cari berapa perkara? 2. Tema, kehendak soalan. Tema, kehendak soalan. Apa temanya? Apa tajuknya? Pencemaran sungai. Temanya pencemaran sungai. Terakhir, apa gambar? This is T, tema pencemaran sungai. Kehendak soalan KS, sebab-sebab. Jadi kamu sudah tahu sini bahawa dalam ayat pertama mesti ada perkataan pencemaran sungai. Pencemaran sungai. Ayat terakhir mesti ada perkataan sebab. Tak payah buka pergi faktor atau punca, walaupun sinonim, takut silap. So, ayat pertama mesti ada pencemaran sungai. Ayat kedua, ketiga, keempat, huraian 2 atau 3 ayat mesti kaitkan dengan pencemaran sungai. Ayat terakhir, kehendak soalan. So, tema, huraian, kehendak soalan. Itu saja. Macam mana buat? Sekejap saja. Sejak kebelakangan ini, masalah pencemaran sungai semakin kritikal di negara kita. Ada suatu tema ini. Sejak kebelakangan ini, masalah pencemaran sungai semakin kritikal, semakin serius di negara kita. Saban hari, media massa seperti televisyen dan surat khabar memaparkan berita tentang pencemaran sungai. Akibatnya, hidupan akuatik seperti ikan akan mati dan manusia akan kehilangan sumber protein yang terpenting. Manusia juga akan menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Ternyata bahawa terdapat pelbagai sebab yang membawa kepada masalah pencemaran sungai di negara kita. Sekejap saja. Okey, sekali lagi. Tema, huraian, kehendak soalan. Temanya pencemaran sungai. Huraiannya tentang pencemaran sungai. Kehendak soalan, sebab. So, kita buat sekali lagi ya. Sejak kebelakangan ini, masalah pencemaran sungai semakin kritikal di negara kita. Saban hari, media massa seperti televisyen dan surat khabar memaparkan berita tentang pencemaran sungai. Akibatnya, kehidupan akuatik seperti ikan akan mati dan manusia akan kehilangan sumber protein yang terpenting. Manusia juga akan menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Terdapat pelbagai sebab yang membawa kepada peningkatan pencemaran sungai di negara kita. Habis sekejap. Confirm dekat 50 patah perkataan atau mungkin lebih dari. Saudara, senang. Maksudnya, kita perlu ada satu formula. Macam kamu jawab matematik. Kalau matematik selagi kamu tiada formula, biar kau duduk sana 1 jam atau garu apa sekalipun, kamu tak boleh dapat jalan penyelesaian. Katalah seorang pelajar namanya Aminah. Aminah, tolong selesaikan jawapan matematik ini. 1 jam Aminah tak jawab. Kenapa Aminah tak jawab? Cikgu, bukan saya tahu formula. Formula apa? Kecerunan. Ayah Aminah, formula kecerunan matematik Y bersama MX campur C. M itu kecerunan. Oh, begitu ke cikgu? Thank you. Dia dapat cari sudah. Sekarang masuk dalam dewan. Kamu tak payah pandang siling, pandang kiri kanan. Tahu sudah. Oh, saya ikut cara cikgu bagi. Buat pendahuluan, tema, huraian 1, huraian 2, huraian 3, kehendak soalan. Kalau kamu 5 ayat, 4 ayat pun jadi. Tema, huraian 1, huraian 2, kehendak soalan. So, ayat huraian boleh 2, boleh 3. Mungkin ada pelajar tanya, cikgu boleh kasih buat sampai 6-7 ayat? Boleh, tapi saya tak galakkan untuk bahagian A. Itu bahagian B.
Bahagian A 30 markah. Bahagian A kan calon pelajar, sebenarnya bahagian A ialah bonus kepada kamu. Tahu kenapa? Sebab dalam bahagian A, ketiga-tiga isi sudah dibagi. Tak perlu lagi tengok siling, tak perlu tengok kiri kanan. Isi di depan mata, seolah-olah makanan sudah sedia, terhidang. Ambil makan saja. Jadi bahagian A kamu jangan terlalu tension. Buat saja sekadar kamu boleh. Mesti janji buat. Buat 5 perengan, markah penuh 30, automatik 20 ke atas kena dapat. Yang penting buat 5 perengan, yang penting ketiga-tiga isi itu diambil. Yang penting kamu kasih siap. Kamu dapat 20 ke atas. Sangat senang. Sebenarnya bahagian A ialah bonus kepada calon. Jadi kamu patut bersyukur isi sudah dibagi. Jadi itu untuk bahagian A. Okey, buat pendahuluan. Baik. Kalau pelajar tanya, cikgu kalau bahagian B macam mana buat pendahuluan? Contohlah sekarang bahagian B, karangan bahagian B. Saya buat A, B pendahuluan. Nanti A, B isi, A, B penutup. Senang saja. Okey, bahagian B. Bahagian B, macam mana buat pendahuluan? Bahagian B buat pendahuluan jangan 4 hingga 5 ayat. Kamu tulis sana 5 ayat ke atas. Kalau buat 5 ke 6 ke 10 ke 12 dari kamu. Bahagian B ni kerana perengan yang mau panjang, buat 5 ayat ke atas. Maksudnya minimum 5 ayat. Mungkin ada pada buat 7 ayat, ada buat 8, ada buat 12, terpulang pada bunyi bicara. So cikgu kalau 5 hingga 8 ayat, macam mana mau kasih panjang? Kasih panjanglah bahagian huraian. Temanya tetap sama. Temanya satu saja. Kehendak soalannya satu saja. Dia punya huraian kasih panjang. Huraian kasih panjang. Contohlah kan. Contohnya soalan keluar. Tengok. Katakanlah soalan keluar dalam SPM tentang semangat kejilanan. Okey, soalan keluar tentang semangat kejilanan. Ini soalan popular. Banyak negeri di Semenanjung target semangat kejilanan, semangat patriotik, pencemaran alam. 3 tajuk mesti dikuasai. Contohlah keluar semangat kejilanan. Ini sekarang saya cerita bahagian B. Cara buat pendahuluan. Contohlah soalan kita begini. Soalan kata semangat kejilanan dalam kalangan anggota masyarakat semakin merosot. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memupuk kembali semangat kejilanan. Okey, sekali lagi. Semangat kejilanan dalam kalangan masyarakat semakin merosot sejak kebelakangan ini. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memupuk semangat kejilanan dalam kalangan masyarakat. Kalau bahagian B, kamu cari 3 perkara. Tadi kamu kalau bahagian A, kamu cari tema dengan kehendak soalan kan? Sini kamu cari dia punya tema, kehendak soalan dan sama ada karangan itu berformat ataupun tidak berformat. Kerana bahagian B ini ada 2 jenis karangan. Satu berformat, satu tidak berformat. Daripada pengalaman cikgu, bahagian B ada 5 karangan kan? Biasanya ada 1 karangan yang berformat, baki 4 tidak berformat. Dan karangan berformat itu kadang-kadang di nombor 1, kadang-kadang di 2, kadang-kadang di 3, kadang-kadang di 4, kadang-kadang di 5. Tak tahu di mana dia letak. Karangan berformat maksudnya dia ada format. Jadi calon, kamu perlu menguasai format-format dalam SPM. Format surat rasmi, surat tidak rasmi, laporan, rencana, ucapan, ceramah, syarahan, pertandingan syarahan. Ini antara karangan berformat. Tapi kalau tidak berformat, bermaksud pendahuluan, 5 isi, penutup. Itu tidak berformat. Contohnya bincangkan, huraikan, jelaskan, nyatakan, berikan pendapat anda, berikan ulasan anda, berikan komen anda, berikan komentar anda, berikan komen, berikan komentar, maksudnya berikan ulasan anda, berikan pendapat kamu. Itu karangan tidak berformat. So balik pada soalan tadi, tengok. Semangat kejilanan semakin berkurangan dalam kalangan masyarakat. Bincangkan atau TB, tidak berformat. Bincangkan, maksudnya pendahuluan, 5 isi, penutup. Bincangkan langkah-langkah. Kehendak soalan ialah apa? Langkah-langkah. Betul tak? Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memupuk semangat kejilanan dalam kalangan masyarakat. So, temanya semangat kejilanan. Temanya semangat kejilanan. Kehendak soalannya langkah-langkah. Karangan ini tidak berformat. Okey, macam mana mau buat ini sekarang? Saya kata kalau bahagian B jangan 3 hingga 5 hingga 10 ke 5 hingga 12 ayat boleh. Yang boleh kalau dia boleh capai setengah muka surat, kertas kajian kamu cantik. So, kalau bahagian B, tema itu
Tema boleh letak di ayat pertama, di ayat kedua, ayat ketiga. Mana-mana ayat tu boleh letak, suka hati kamu. Mungkin kamu nak gunakan bahasa berbunga-bunga kan. Mungkin kata cikgu Majid, saya nak letakkan tema di bagi apa, ayat kedua atau ayat ketiga. Tiada masalah. Yang penting ada. Maksudnya dalam pendahuluan ini, pemeriksa menampak ada tak dia punya temanya semangat kegidanan. Janganlah kamu cerita sampai separuh muka surat, satu kali pun tidak ada sentuh tentang perkataan semangat kegidanan. Maksudnya tidak menepati kehendak soalan. Betul tak? Mesti sentuh tentang semangat kegidanan. Ayat terakhir, langkah-langkah kan? Ayat terakhir sama. Mesti kena ada perkataan langkah. Katakan dia punya kata kunci, dia punya kehendak soalan. Jadi dengar baik-baik. Untuk bahagian B, tema itu semangat kegidanan, contohnya dia boleh hadir di ayat pertama. Kalau tiada pun tak ada masalah. Boleh di ayat kedua, ayat ketiga atau ayat seterusnya. Yang penting semangat kegidanan sebagai tema mesti ada dalam perangan pertama. Lepas itu huraian tentang semangat kegidanan. Huraian tentang semangat kegidanan. Baru kehendak soalan. Jadi barulah kita boleh buat. Saya bagi satu contoh cara buat. Contohnya. Tengok. Perkembangan teknologi maklumat telah menyaksikan perubahan kehidupan yang begitu ketara dalam kehidupan manusia. Kamu belum nampak semangat kegidanan kan? Apa? Mungkin di ayat kedua, ayat ketiga. No problem. Lagi sekalian, perkembangan teknologi maklumat telah menyaksikan perubahan kehidupan yang sangat ketara dalam kehidupan seharian manusia. Kurang daripada itu, kita mendapati bahawa hubungan sesama anggota masyarakat semakin hari semakin luntur. Oleh itu, tidak heranlah apabila kita mendapati semangat kegidanan yang suatu ketika dahulu merupakan budaya hidup masyarakat kini tidak lagi diamalkan, terutamanya dalam kalangan masyarakat di bandar. Kebanyakan anggota masyarakat hidup seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Hal ini bermaksud bagi mereka diri dan keluarga adalah lebih penting berbanding jiran atau orang lain. Keadaan ini jelas membayangkan kebincangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kerana mereka tidak lagi mengamalkan budaya hidup berjiran ataupun semangat kejidanan. Lepas tu boleh huraikan lagi. Aku boleh kata, dalam agama Islam juga kita amat digalakkan supaya hidup dengan mengamalkan semangat kejidanan. Dan seseorang dikatakan mengamalkan semangat kejidanan sekiranya dia mengenali sekurang-kurangnya 40 buah keluarga yang mendiami kawasan di sekitarnya. Namun apa yang kita menyaksikan bahawa bukan lagi 40, kadang-kadang 45 pun kita tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi hal ini satu yang amat menyedihkan dan jika dibiarkan berlanjutan akan menyebabkan masyarakat menjadi individualistik dan materialistik. Oleh itu sebelum nasi menjadi bubur, pelbagai langkah harus diambil untuk memupuk kembali semangat kejidanan agar hidup kita aman dan damai. Cantik sekali. Kasih panjang sikit. Jadi dalam kalangan kamu kan pelajar, kamu boleh ceritakan tentang senario keadaan yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Kamu nampak kan, kamu semua hidup berjiran kan? Macam mana kehidupan masyarakat sekarang? Semakin mementingkan diri, individualistik, semakin mementingkan materialistik wang. Betul tak? Masyarakat sekarang kan, bagi mereka hati, budi, nilai tidak penting. Bagi mereka harta, pangkat, kedudukan mengatasi hati, budi dan nilai. So sebab itu masyarakat sekarang seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Maksudnya mementingkan diri sendiri. Kita masukkan semua itu. Of course semua ini memerlukan pembacaan yang luas. Kamu baca. Zaman sekarang tidak susah. Kamu nak cari tajuk karangan semangat kejidanan, pergi di Google, type saja karangan SPN, langkah-langkah mengukur semangat kejidanan, enter, keluar. Bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh karangan tentang langkah-langkah mengukur semangat kejidanan. Kalau mau cari sebab, enter saja karangan SPN, sebab-sebab semangat kejidanan semakin berkurangan, enter, dia keluar semua. Maklumat di ujung jari, cari. Jadi pelajar, yang penting kamu kena tahu, dia karangan bahagian A, dia karangan bahagian B. Yang penting dalamnya mesti ada 3 elemen, mesti ada temanya, mesti ada huraiannya, dan ayat terakhir mesti ada letak tanda soalan.
biar dia karangan bahagian A, biar karangan bahagian B, ayat terakhir mesti menjurus kepada kehendak soalan. Faham? Okey, masa tidak mengizinkan, saya nak pergi pada cara membuat perengan isi pula. Sekarang perengan isi, sekarang perengan isi. Pelajar, kamu boleh fikir secara logik. Perengan isi lebih panjang daripada perengan pendahuluan dan perengan penutup. Jangan pula kamu punya pendahuluan satu muka surat, isi begini pendek, tak boleh. Perengan isi seharusnya lebih panjang sikit daripada perengan pendahuluan. Okey, macam mana buat sekarang perengan isi? Okey, cikgu ajar kamu sekarang cara buat perengan isi. Katalah ini ialah isi pertama. Isi pertama. Okey, isi pertama. Okey, isi pertama. Okey, katalah dia punya soalannya ialah langkah-langkah untuk mempopularkan permainan tradisional. Langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional. Pelajar, kita gunakan kaedah imbaku. Okey, hari ini kita ajar kamu kaedah apa? Imbaku. Untuk isi, kita pakai imbaku. I-M-B-A-K-U-P. Imbaku. Okey, I itu isi. M itu mengapa. B-A bagaimana. K kesan. U ungkapan menarik. P ayat penegas. Lagi sekali, I itu apa? Isi. M mengapa. B-A bagaimana. Bagaimana. K itu kesan. U itu ungkapan menarik. P itu ayat penegas. Pelajar, kamu kena ingat imbaku. I isi, M mengapa, B-A bagaimana, K kesan, U ungkapan menarik, P penegas. Kalau kamu boleh gunakan kaedah imbaku dalam karangan bahagian A, dalam karangan bahagian B, kamu punya karangan akan begitu lancar. Percaya cakap cikgu. Percaya cakap cikgu. Okey, katalah satu perengan isi pertama. Katalah soalan tadi dia minta cara-cara untuk memupuk cara-cara untuk mempopularkan permainan tradisional. Cara-cara mempopularkan apa? Permainan tradisional. Cara-cara mempopularkan permainan tradisional. Cara-cara. Betul? Cara-cara. So, ayat pertama ialah isi. Isi. Ayat pertama dibakukan, ayat pertama isi. Isi hanya satu ayat. Tengok cikgu pakai satu titik. Mengapa? Sebab satu perengan hanya boleh masuk satu isi. Tak boleh dua, tak boleh tiga. Kalau kamu 5 isi, satu isi, 2, 3, 4, 5. 5 perengan yang berasingan. Anda tidak boleh mencampur aduk 2 atau lebih isi dalam satu perengan. So, ayat pertama isi. Ayat pertama ialah isi. Kemudian M, mengapa. Okey, mengapa itu, belajar dengan bagai. Mengapa itu terpulang pada kamu. Mengapa itu boleh buat dalam 1 hingga 3 ayat. Suka hati kamu. Kalau 1 ayat 1 titik, 2 ayat 2 titik, 3 ayat 3 titik. Mengapa. Bagaimana. Bagaimana juga boleh buat dalam 1 hingga 3 ayat. Terpulang pada kamu. Saya akan cerita untuk bahagian B dululah. Bahagian B. Bagaimana. Kemudian kesan. Okey, sekejap. Okey, kesan. Kesan pun terpulang pada kamu. K itu kesan. Boleh buat dalam 1 hingga 3 ayat. Lepas itu apa? U, ungkapan menarik. Ungkapan menarik. Ungkapan menarik. UN, ungkapan menarik. Boleh satu. Kemudian yang last sekali ialah apa? Ayat penegas. Ayat penegas. Ayat penegas mesti satu. Mengapa mesti satu? Sebab isi itu akan diulang dalam penegas. Isi satu kan, mestilah ayat penegas satu. Isi yang sama diulang balik dengan letakkan ayat penegas. Itu saja. Imbaku. I isi, M mengapa, B bagaimana, K kesan, UN ungkapan menarik, P penegas. Imbaku. I, M, B, A, K, U, P. Imbaku. Okey, contohnya cara-cara mempopularkan permainan tradisional. Contohnya isi pertama. Tengok hadapan isi pertama. Ibu bapa. Isi pertama peranan ibu bapa. Cara kan mesti cara. Jawab apa yang ditanya. Jangan jawab apa yang kamu tahu. Soalan minta cara-cara mempopularkan permainan tradisional kan? Peranan ibu bapa. Kamu kata ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan. Suri teladan maksudnya contoh. Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan kepada anak-anak dalam usaha mempopularkan permainan tradisional. So isinya I itu isi. Apa isinya? Ibu bapa. Ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan
dalam usaha mempopularkan permainan tradisional dalam kalangan anak-anak mereka. Lepas tu tanya, mengapa? Mengapa ibu bapa perlu jadi suri teladan? Mengapa? You tanya sendiri, you jawab. Dapat jawapannya. Tanya, jawab. Tanya, jawab. Selagi tak tanya, tak dapat jawab, perangai tak boleh panjang. Mengapa ibu bapa perlu jadi suri teladan? Hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini dikatakan demikian kerana. Bukan hal ini kerana. Bukan hal ini demikian kerana. Sekarang 5 perkataan. Hal ini dikatakan demikian kerana. Mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan insan yang paling dekat dan rapat dengan anak-anak mereka. Satu ayat. Oleh itu mereka dengan senangnya boleh memujuk dan boleh mempelawal anak-anak untuk bermain bersama mereka. Betul tak? Bagaimana? Bagaimana sekarang? Ibu bapa, oleh itu ibu bapa apabila mempunyai masa lapar boleh membawa anak-anak mereka bermain permainan tradisional seperti congkak, wau dan gasing. Bagi contoh, karangan yang baik mesti ada contoh. Bagaimana lagi? Ibu bapa juga boleh memberikan peralatan permainan tradisional seperti congkak dan wau supaya dapat memupuk minat anak-anak untuk bermain permainan tersebut. Apa kesannya? Akibat daripada galakan dan tunjuk ajar daripada ibu bapa pasti akan dapat mengetuk pintu kesedaran anak-anak untuk menghargai warisan nenek moyang yang amat berharga. Anak-anak juga akan mula mengalih perhatian untuk bermain permainan tradisional dan kerana kebanyakan permainan ini memerlukan kerjasama antara kumpulan. Jadi bagi mereka, permainan ini cukup menyeronokkan berbanding main telefon bimbit yang hanya merupakan hubungan sahaja. Okey, ungkapan menarik. Kalau ada tulis, kalau tiada ungkapan menarik, lepas kesan, terus boleh masuk ayat penegas. Kalau ada boleh. Dengan berbuat demikian, ibu bapa dapat memastikan permainan tradisional tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kalau ada. Pelajar, kalau tiada ungkapan menarik, dari kesan, terus masuk ini ayat penegas. Kasih naik di atas. Kerana ada kalanya, ungkapan menarik mungkin telah dimasukkan di bahagian mengapa. Mungkin telah dimasukkan dalam bahagian bagaimana. Mungkin telah dimasukkan bahagian kesan. Mungkin telah masukkan di sini, maka tak perlu lagi di sini. Ini sekadar contoh saja. Lepas kesan, terus boleh masuk ayat penegas. Baik. Ayat penegas mesti ada perkataan. Tegaslah bahawa, tegasnya, jelaslah bahawa, jelasnya, oleh itu, sememangnya, ringkasnya, ternyata bahawa, sudah terang lagi bersuluh bahawa. Gunakan salah satu ayat penegas. Contohlah, tegaslah bahawa. Kalau bahawa tiada koma. Kalau tegasnya, ni baru koma. Tegaslah bahawa ibu bapa merupakan suri teladan yang dapat mempengaruhi anak-anak mereka untuk meminati permainan tradisional. Ulang balik ibu bapa, ulang balik. Pelajar untuk mendapat karangan A+, setiap karangan bahagian A, karangan bahagian B, pastikan setiap dengan isi ayat terakhir mesti ada ayat penegas. Bukan susah, tulis balik saja. Jelaslah bahawa ibu bapa sememangnya memainkan peranan yang penting ke arah memupuk permainan tradisional dalam jiwa anak-anak mereka. Mesti ulang. Biar karangan bahagian A, biar karangan bahagian B, pastikan ada ayat penegas. Okey, saya ambil isi kedua. Tadi peranan ibu bapa. Sekarang peranan pihak sekolah, kan? Masuk isi kedua. Isi kedua boleh guna penanda wacana. Selain itu, selanjutnya, di samping itu, atau melihat dari perspektif yang berbeza pula, atau melihat daripada wasita nirmala yang seterusnya. Wasita nirmala, pandangan suci. Melihat dari wasita nirmala yang seterusnya, peranan pihak sekolah. Peranan pihak sekolah adalah penting bagi memastikan permainan tradisional terus diminati oleh golongan muda-mudi. So isi kedua peranan pihak sekolah. Pakai imbako lagi. Ini kalau isi kedua. Ini isi kedua. Pakai imbako. Isinya peranan sekolah. Mengapa sekolah perlu memainkan peranan? Bagaimana sekolah boleh memainkan peranan? Apa kesannya apabila sekolah memainkan peranan? Apa ungkapan menarik kalau ada? Kalau tiada, terus masuk balik sekolah itu ayat penegas. Begitu saja. Okey. So dengar baik-baik belajar. Selain itu, pihak sekolah juga turut berperanan dalam memupuk minat pelajar terhadap permainan tradisional. Hal ini adalah kerana para pelajar
masa di sekolah bersama guru-guru dan rakan-rakan mereka. Guru-guru dan rakan-rakan mereka. Jadi, satu ayat pun boleh cukup. Oleh itu, pihak sekolah perlu memastikan bahawa permainan tradisional dimasukkan ke dalam aktiviti co-curriculum. Pihak sekolah juga boleh menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan seperti pertandingan main congkak, gasing dan wow. Dengan berbuat demikian, kesannya dengan buat demikian, pelajar akan berlumba-lumba untuk mengambil bahagian kerana permainan tradisional ini memang menyeronokkan dan dimainkan dalam bentuk kumpulan. Jadi secara tidak langsung, guru-guru telah dapat memainkan peranan ke arah menghidupkan kembali warisan nenek moyang yang amat berharga. Jelaslah bahawa pihak sekolah sememangnya menjadi ejen ke arah menyuburkan kembali permainan tradisional yang semakin pupus dalam kalangan anggota masyarakat kita. Nampak? Imbaku. Yang penting ayat pertama mesti isi. Lepas tu mengapa? Bagaimana? Kesan, ungkapan menarik, penegas. Okey, kalau bahagian A, mengapa cukup satu ayat? Paling banyak pun dua. Bagaimana bahagian A, bahagian A? Bagaimana satu atau dua ayat? Kesan satu atau dua ayat. Tapi kalau bahagian B perenang mau panjang, jangan bagi satu, bagilah 2-3 ayat ke, 2-3 ayat ke, 2-3-4 ayat ke, suka kamu. Maksudnya kalau bahagian B mengapa lebih banyak ayat, katalah mengapa, contohlah kan, isi satu ayat. Katalah untuk bahagian B kan, mengapa kamu buat 2 ayat? 2 sudah. Bagaimana mungkin kamu buat 3 ayat? 3 sudah. Kesan mungkin kamu buat 2. Ungkapan menarik 1, penutup. Berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin isi memang satu ayat. Mengapa mungkin kamu buat 2? Bagaimana mungkin buat 3? Kesan mungkin buat 2. Ungkapan menarik 1. Kalau tiada pun tak apa. Terus masuk apa? Ayat penegas. Itu. Jadi maksudnya bahagian A, bahagian B, bahagian A mengapa, bagaimana kesan, ayat dengan banyak. 1 atau 2, 1 atau 2, 1 atau 2. Sini banyaklah 2 ke 3 ke 4 ke 2, 3, 4 boleh. No problem. Ini cara buat isi. Kita kekangan masa, tak boleh. Sekarang saya nak masuk penutup. Okey, saya nak masuk penutup. Bagaimana cara buat penutup? Okey, sekarang kamu dah nampak tadi cara buat kepala. Pendahuluan. Kamu sudah tahu. Cara buat kepala macam mana? Mesti ada tema, mesti ada huraian, mesti ada tanda soalan. Ini formula macam matematik. Kalau buat pendahuluan, karangan bahagian A, karangan bahagian B, dalamnya ada tema, huraian, tanda soalan. Kalau buat isi, bahagian A, bahagian B, mesti imbakuk, 3 isi. Kalau 5, imbakuk. Gunakan imbakuk. Ini satu contoh lah. Sekarang macam mana buat penutup? Penutup pun tidak perlu panjang. Kalau bahagian A seperti pendahuluan. Satu perkara saya nak nasihati pelajar. Pastikan kan kamu punya pendahuluan dengan penutup lebih kurang seimbang. Kalau pendahuluan begini, jangan buat penutup ini. Karangan dianggap tidak sempurna. More or less the same. Lebih kurang sama. Kalau pendahuluan begini, pastikan penutup lebih kurang begini. Kalau karangan separuh muka surat bahagian B, pendahuluan separuh muka surat, penutup pun separuh muka surat. Penutup. Kalau karangan bahagian A dalam 3 hingga 5 ayat cukup. Bahagian A 3 hingga 5 ayat. Kalau 3 ayat, 3 titik. 1, 2, 3. Kalau 3 ayat. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Okey, pelajar. Balik pada ayat asal. Mau buat pendahuluan mesti ada berapa perkara? 3. Tema, huraian, tanda soalan. Mau buat bahagian isi mesti ada apa? Imbaku. Isi, mengapa, bagaimana, kesan, ungkapan menarik, ayat penegas. Macam mana buat penutup? Dalam penutup mesti ada cadangan, mesti ada harapan, mesti ada langkah. Yang penting mesti ke arah kebaikan, ke arah positif, ke arah kebaikan. Cadangan, harapan, langkah, nasihat, pesanan, pendapat sendiri, apa-apa pun boleh masuk. Dan apabila buat penutup, gunakan dia punya penanda wacana. Kesimpulannya atau sebagai kesimpulan, konklusinya pun boleh, akhirul kalam pun boleh, sudah terang lagi bersuluh boleh, bulan semakin terang, bayang kian jelas, itu pun boleh, terpulang. Kamu boleh tengok di Google, ada banyak cara. Okey, kita guna paling mudah, kesimpulan. Okey. Sebagai kesimpulan, kalau ada sebagai kesimpulan, tak perlunya. Sebagai kesimpulan, sudah terang lagi bersuluh bahawa peranan pelbagai pihak adalah amat penting ke arah menyuburkan kembali permainan tradisional dalam kalangan
Sebagai kesimpulan, sudah terang lagi bersuluh bahawa peranan pelbagai pihak adalah amat penting ke arah menyuburkan kembali permainan tradisional. Semua pihak hendaklah berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi memastikan peninggalan nenek moyang kita ini tidak hilang di telan zaman. Anggota masyarakat haruslah sedar bahawa tidak akan ada yang baharu kalau tidak ada yang lama. Oleh itu cara untuk menyanjungi warisan nenek moyang kita ialah dengan mengekalkan dan menghidupkan kembali permainan tradisional yang begitu berharga. Anggota masyarakat perlu melakukan anjakan paradigma dan berusaha kembalikan nostalgia serta mengembalikan permainan tradisional agar terus diminati terutamanya oleh generasi muda seperti kanak-kanak dan remaja. Cukup kalau bahagian ini. Bahagian ini kasih panjang lagi sikit. Bahagian ini boleh kasih panjang lagi sikit. Okey. So itu cara membuat penutup. Dalam penutup mesti ada apa? Cadangan, harapan, langkah, nasihat, pesanan. Pelajar, untuk bahagian penutup, karangan bahagian A, bahagian B sama saja. Dalam penutup mesti ada cadangan, harapan, langkah, nasihat, pesanan dan sebagainya. Apa saja yang berunsur positif yang baik kamu masukkan. Okey, boleh mulakan dengan pelbagai penanda wacana yang kamu minat. Faham tak? Paling senang ialah kesimpulannya atau sebagai kesimpulan. Tiada masalah. Okey, jadi kalau karangan bahagian A penutup tak perlu panjang, dalam 3 hingga 5 ayat. Kalau bahagian B penutup 5 ayat dan lebih, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, begitu. Maksudnya kita boleh rumus kembali apa yang kita terangkan di atas, boleh juga. Okey, saya mula sekali lagi ya. Kalau contoh sekarang bahagian B, kasih panjang lagi sikit ya. Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa peranan pelbagai pihak adalah amat penting ke arah menyuburkan kembali warisan nenek moyang yang amat berharga ini. Sekiranya anggota masyarakat memiliki kesedaran yang tinggi dan menghargai warisan tradisi nenek moyang, maka pelbagai usaha dapat dilakukan bagi memastikan generasi muda, terutamanya kanak-kanak dan remaja, untuk meminati permainan tersebut. Sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa sebagai insan yang paling rapat dengan anak-anak mengetuk pintu kesedaran anak-anak mereka supaya menghargai hasil peninggalan nenek moyang mereka. Ibu bapa kena ingatkan kepada anak-anak bahawa tidak akan ada yang baharu kalau tidak ada yang lama. Sama seperti kalau tidak adanya nenek moyang, kita juga tidak akan hadir di muka bumi ini. Oleh itu, pelbagai program dan pelbagai langkah perlu dilaksanakan bagi memastikan permainan ini terus relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin mencabar. Kita tidak mahu suatu hari nanti generasi yang akan datang buta tentang permainan tradisional. Kita akan kehilangan satu warisan nenek moyang yang amat berharga yang tiada galang gantinya. Cukup. Begitu kita buat. Okey pelajar. Jadi sekarang mari kita lihat. Sekejap saja sekarang nasihat saya. Saya mau pelajar saya faham. Jadi apabila kita buat pendahuluan, kita buat isi, kita buat penutup. PIP. P pendahuluan, I isi, P penutup. Kalau pendahuluan mesti ada tema, mesti ada huraian, mesti ada kehendak soalan. Tema, huraian, kehendak soalan. Kalau isi, I, N, B, A, K, U, P. Imbaku. Kalau penutup, cadangan, harapan, langkah, nasihat, pesanan. Yang penting semua ini ke arah kebaikan. Itu saja formulanya. Okey? Dalam pendahuluan pastikan ada tema, ada beberapa ayat huraian tentang tema dan kehendak soalan di ayat terakhir. Bahagian isi, setiap kena isi mesti ada imbaku. I, M, B, A, K, U, P. Kalau U tiada dan kesan, terus lupa bagi penegas boleh. Mungkin U itu ungkapan menarik sudah ada dalam mengapa, mungkin sudah ada dalam bagaimana, mungkin sudah ada dalam kesan. So dia boleh ada di mana-mana. Tak semestinya lepas pesan mesti ada ungkapan menarik. Ini ialah optional, pilihan. Mau pun boleh, tak mau pun dapat. Tapi mau dapat A+ bahasa Melayu, biar karangan bahagian A, biar karangan bahagian B, yang ini jangan lupa. Mesti ada ayat penegas. Ayat penegas ialah isi itu diulang balik dengan letak kata penegas.
jelaslah bahawa, jelasnya, tegaslah bahawa, tegasnya, oleh itu, sememangnya, ringkasnya, sudah terang lagi berseluruh ayat penegas mesti ada dengan ulang balik isi. Jangan lupa mesti ulang balik isi ayat penegas namanya. Faham? Ini adalah penutup, cadangan, harapan, langkah, nasihat, pesanan. Apa-apa pun boleh. Yang penting mesti ke arah positif. Baiklah pelajar. Kamu masih ada 2 bulan lagi. Kamu ambillah 1-2 keping kertas. Cuba kamu lihat apakah ungkapan menarik yang ada kaitan dengan masyarakat, tentang keluarga, tentang diri kamu buat. Kamu tulis sana ungkapan menarik tentang diri. Tentang diri maksudnya tentang kamu lah. Faham? Apa contoh ungkapan menarik? Kamu senaraikan ada cuma 10. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Genggam bara api, biar sampai jadi arang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sudah terhantuk, baru tenggagak. Alang-alang mandi, biar basah. Kalau tidak dipecahkan hujung, manakan dapat sagunya. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Rajin dan usaha, tanda kejayaan. Itu tentang diri, ungkapan menarik. Kamu ingat, dalam karangan boleh kasih basuh. Maksudnya pengetahuan sedia ada, sudah ada. Tapi buat karangan pasang siap, ingat itu. Lepas itu kalau tentang keluarga atau tentang masyarakat, apa yang kita boleh masuk? Bagai au dengan tebing, keluarga masyarakat kan? Bagai au dengan tebing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Umpama telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Jadi kamu kita fikirkan, apakah ungkapan menarik ada kaitan dengan masyarakat? Jadi kita sedia ada, pengetahuan sedia ada. Kita boleh masuk ungkapan menarik. Yang talau tu dia hujan, letak dia panas. Kamu kena ingat semua itu. Okey? Baik, itu yang saya mahu faham. Dan akhir sekali daripada saya, pelajar tanya dulu apa tajuk karangan popular pada tahun ini. Yang saya boleh bagi tahu, tolong tekankan semangat kejiranan dan semangat patriotik serta pencemaran alam. Kerana banyak negeri di Semenanjung target semangat kejiranan dan semangat patriotik. Pelajar tidak susah cari. Seperti mana saya kata, pergi di Google. Contohnya lah, peranan ibu bapa memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Kamu pergi di Google, type saja karangan SPN. Peranan ibu bapa memupuk semangat patriotik ke dalam jiwa anak-anak. Enter. Dia keluar semua. Jawapan penuh lagi. Bukan rangka, jawapan penuh. Karangan SPN. Sebab-sebab semangat patriotik semakin berkurangan. Enter. Keluar. Semua ada. Maklumat di hujung jari. Baik. Kalau pelajar, kalau saya tengok karangan SPN ini kan, saya tengokkan ada dua kata kunci yang saya tengok sangat menarik. 2 kata kunci. Saya mau kamu faham betul-betul. Ini 2 kata kunci yang sangat menarik. Kalau kita lihat setiap tahun, karangan bahagian A ada 1, bahagian B ada 5, 6 karangan kan? Daripada 6 karangan, setiap tahun lah, yang kata kunci kebaikan dengan langkah mesti ada. Dalam bahagian A atau bahagian B mesti ada. Daripada 6, sekurang-kurangnya 3 atau 4 kata kunci berkaitan dengan 2 kehendak soalan. Kebaikan. Tahu kebaikan? Kebaikan, faedah, manfaat, kepentingan, kelebihan, kemaslahatan, pesan positif. Langkah, cara, usaha, kaedah, tindakan, strategi, prakasa, itu pendekatan, ataupun peranan. Inilah karangan yang selalu muncul dalam SPN. Selalu muncul. Contohnya, kebaikan mengadakan majlis rumah terbuka. Kebaikan permainan tradisional. Kebaikan aktiviti gotong royong. Kebaikan apa lagi? Kebaikan hidup berjiran. Memang soalan tentang kebaikan akan keluar. Kerana SPM, pemeriksa mahu kita fikir secara positif. Jarang dia tanya keburukan, dia tanya kebaikan. Kebaikan teknologi maklumat. Kebaikan memiliki kawan yang baik. Kebaikan belajar secara berkumpulan. Memang ada. Kemudian langkah, cara, usaha ataupun peranan. Lebih kurang sama. Ini karena sangat popular. Langkah, cara, usaha. Betul tak? Langkah-langkah mempopularkan permainan tradisional. Langkah-langkah memupuk budaya hidup berjiran. Langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Langkah-langkah menangani masalah disiplin pelajar. Langkah-langkah menangani kes lari dari rumah. Mesti ada soal ini. Peranan. Kadang-kadang kata peranan semua pihak. Semua pihak maksudnya kamu kena nyatakan sekurang-kurangnya 4 pihak. Kalau semua pihak, ibu bapa, keluarga, kerajaan, masyarakat, media massa, peranan diri sendiri, pertubuhan agama boleh.
Tapi kalau dia dah khususkan peranan ibu bapa, mesti ibu bapa. Contohlah kan, masalah disiplin dalam kalangan anak-anak semakin merosot. Bincangkan peranan ibu bapa untuk menangani disiplin anak-anak mereka. So peranan ibu bapa saja, jawab apa yang ditanya. So lepas pendahuluan, peranan ibu bapa, peranan ibu bapa, peranan ibu bapa, peranan ibu bapa, peranan ibu bapa. Semuanya peranan ibu bapa. Tengok soalan kita apa. Kalau kata peranan ibu bapa, semua isi peranan ibu bapa. Sekolah, semua peranan sekolah. Kecuali kalau umum. Masalah disiplin dalam kalangan para pelajar semakin merosot. Bincangkan peranan pelbagai pihak untuk menangani masalah disiplin pelajar. Maka baru ibu bapa boleh satu dua peranan sekolah, peranan biaya berkuasa, peranan media massa, peranan kerajaan, baru kita pelbagaikan. Jadi ini nasihat saya, dua kata kunci ini confirm keluar dalam SPM. Tak percaya, tunggulah tanggal 22 hari bulan. Jadi pelajar, itulah sedikit sebanyak penerangan saya tentang teknik menjawab kertas satu. Yang penting dalam kertas satu ialah kamu baca betul-betul arahan, jawab apa yang ditanya. Jangan jawab apa yang kamu tahu. Kamu mungkin tahu banyak, jangan. Jawab apa yang ditanya. Jadi dengan cara begitu, kamu tidak akan melencong karangan dan